Okey, kita mula ya. Bismillahirrahmanirrahim. So untuk yang pertama sekali, okey, bila kamu tengok je tajuk al-mubtada' dengan khabar, okey, bila jumpa je tajuk mubtada' dengan khabar dalam kepala, okey, dalam dalam kamu punya ingatan mesti ingat mubtada' ini. Tengok mubtada' adalah yang pertama dalam ayat tu. Okey? Tulis kat situ catatan. Lepas tu khabar yang kedua khabar yang kedua dalam ayat sampailah yang habis, sampai penghujung ayat tu. Okay, so bila je dengar perkataan mubtada', dia adalah dalam ayat tu perkataan yang duduk yang pertama sekali. Khabar adalah perkataan yang duduk selepas mubtada'. So khabar perkataan yang kedua hingga yang terakhir. Boleh dapat tak? Cuba respon sikit, faham tak mubtada' khabar? Faham. Faham? Faham. Lain tak elok. Itu kecil pula kan. Okey. Kita teruskan, okey, untuk yang latihan yang pertama. Ini adalah yang paling senang Ini paling senang. Macam mana nak buat macam ni? Kamu hanya perlu cari perkataan yang sama saja. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama kita tengok belakang dia. Okey, kita nak cari pasangan dia, kita tengok belakang dia. Okey, so ini belakang dia adalah alif nun. Mana pasangan dia antara 5 ni? Mana yang berakhir dengan alif nun? Solihani. Pandai. Solihani So kamu gariskan kat sini. So ini dia punya pasangan. Okey, lepas tu yang kedua berakhir dengan alif ta. Mana dia yang berakhir dengan alif ta yang lain? Mana pasangan dia? Najihatun. Okey, good. Najihatun. Okey. So ini pasangan dia, kamu padankan. Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga al-muallimuna. Okey, yang ni kita tinggal dulu sebab dia tak ada waw nun kat situ. Al-asadu. Okey, al-asadu yang kalau tak ada dia punya pasangan, okey, kita kena tahu maksud dia. Okey, yang keempat yang ni pun tak ada, yang ni pun tak ada. Okey, jadi kat sini al-muallimuna kita tahu kita kena tahu dia punya maksud. Alal maktabi ni maksud dia atas meja. Sesuai tak guru atas meja? Tak. Okay, lepas tu yang kedua al-muallimuna nisyatun. Nisyatun ini maksud dia rajin. Betul tak kalau guru itu rajin? Betul lah kan? Betul. Okay, so ini kita kena tahu maksud dia. Kalau kita tengok tak ada yang sama dengan belakang dia, kita kena tahu maksud dia lah. Okay. Lepas tu yang keempat al-asadu. Yang ni tadi atas meja. Fil ghabati ni maksud dia dalam, lebih kurang dalam hutan atau semak macam tu lah. So mana satu? Al-asadu alal maktabi atau al-asadu fil ghabati? Okay, last sekali al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu buku buku di atas meja. Boleh tak semua dapat untuk latihan A? Dapat? Boleh? Okey. Siapa yang baru masuk sila buka buku muka surat 128 buku tropikal. Okey, seterusnya kita beralih ke soalan ba. Okey, kita pergi ke soalan B. Okey, yang B ni yang ni sebenarnya apa ni? Dia macam hanya maklumat tambahan. So nanti saya tugaskan kamu untuk bahagian B ni, yang ni. Nanti kamu buka buku teks, kamu rujuk muka surat 30. Okey? Dekat 30 tu nanti kamu tengok dan isikan. Okey? Sebab ini adalah maklumat tambahan lah. Okey. Jadinya yang ni alamatur raf'i. Okey, alamatur raf'i kat sini. So kamu tengok nanti dalam buku. Okey, muka surat 30 kamu isikan. Boleh kelas? Boleh. Itu maklumat tambahan Boleh. Okey, lepas tu soalan C. Pergi ke muka surat seterusnya 130. Soalan C.
Okey, soalan C, ini pun maklumat tambahan, banyak maklumat tambahan kat sini. So yang pertama dia kata takrif. Dia kata mubtada ni apa? Okey, mubtada ni dia kena baris depan. Marfu' ni adalah kata nama yang berbaris depan. Okey. So kalau mansub-mansub ni dah salah lah. So jim dengan dal bukan jawapan dia. So mubtada tadi adalah kalau saya kata tadi kan mubtada mesti duduk kalau dalam ayat tu dia yang pertama sekali. Okey, mubtada. Mubtada ni berasal daripada perkataan bada'a. Bada'a tu maksud dia mula, permulaan. Sebab itulah dalam ayat perkataan yang pertama dalam ayat itu kita sebut sebagai mubtada. Kalau dalam ayat ni kan, okey, ta'riful mubtada'i huwa, okey. So ta'rif ini kita panggil sebagai mubtada sebab dia duduk di depan sekali. Okey, itu konsep mubtada. So mubtada adalah ini maklumat tambahan je. So mubtada adalah isim marfu' yaqa'u yang terletak fi bidayatil jumlah pada permulaan ayat. So yang ni jawapan dia alif. Okey, ni maklumat tambahan. Okey. Seterusnya khabar. Khabar tadi saya bagi tahu bila ada mubtada akan ada khabar. Khabar adalah apa dalam ayat tu perkataan yang duduk selepas mubtada. So dalam satu-satu ayat perkataan yang kedua sehingga akhir itu adalah khabar. Okey. So kalau macam ni khabar, okey, isim pun dia marfu', dua-dua marfu' So yang jim dengan dal ni tidak termasuk. Salah lah, jim dengan dal ni bukan. Okey, so tadi mubtada yang terletak pada permulaan ayat. Okey, so tak boleh lah dah pilih yang ni. So khabar adalah yukammilu, dia menyempurnakan makna al-mubtada. Okey, so jawapan dia adalah ba. So cerita dia macam ni, contoh mubtada itu permulaan ayat. Contoh saya nak buat ayat, saya letak pertama sekali Rosman. Okey, lepas tu khabar dia adalah dia punya pelengkap ayat yang akan memberi maksud kepada mubtada tadi. So Rosman itu mubtada, khabar dia apa? So sambunglah ayat tu, Rosman seorang yang mengajar subjek tahun 6 bahasa Arab. Okey, itu. Faham tak konsep mubtada dengan khabar? Faham Okey, nombor 3 ni penting. Okey, nombor 3 ni penting. Okey. Nombor 3 ni dia kata alamat. Alamat ini adalah tanda. Tanda baris depan. Okey, tanda baris depan mubtada. Mubtada dengan khabar, tanda dia sama. Okey, mubtada dengan khabar ini tanda dia sama. Okey, mubtada dengan khabar tanda dia sama. Ya. Yang nombor 1 dengan 2 tadi apa Ustaz? Tadi saya tak dengar. Tak boleh dengar tadi. Internet slow. Kamu nampak ke tak nampak saya punya skrin? Nampak saya punya internet slow. 1 alif 2 ba. Siapa yang tersekat-sekat tu nanti macam saya cakap ya. Nanti saya upload dia punya recording ni, kamu boleh tengok balik dekat YouTube. Okey, lepas nombor 3 ni. Okey, jawapan dia akan jadi sama sebab dia punya tanda mubtada dengan khabar adalah sama. Ingat tanda mubtada dengan khabar. Okey, nombor 1 dhammah. Dhammah ni baris depan. Okey, dhammah ni maksud dia baris depan. Okey, yang kedua tanda dia adalah alif dan yang ketiga adalah waw. So ingat, tanda mubtada dengan khabar adalah baris depan, alif dengan waw. So jawapan dia jim lah. Khabar pun sama. Sama juga dia punya tanda. So dua-dua jawapan dia jim. Okey, tanda mubtada dengan khabar baris depan, alif dan waw. Okey, tanda mubtada dengan khabar saya ulang lagi sekali, ad-dhammah baris depan, al-alif tu huruf alif, waw tu huruf waw. Boleh faham tak? Boleh. Nombor 2 ba. Boleh faham? Boleh. 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 Okey. Saya teruskan. Okey, kita teruskan muka surat seterusnya 130. Okey, nombor 5. Okey, yang ni penting. Okey, siapa yang baru masuk buka muka surat 130 ya. Okey, yang ni senang. Nombor 5 senang. Dia bagi ayat, dia suruh isikan. So kita tengok je belakang dia, alif ta. So mana dia punya pasangan? Okay. Bagus. Al-mu'minatu. Okey, yang berakhir dengan alif ta juga. Okey. Nombor 6. Apa pasangan dia? Berakhir dengan waw nun. Apa pasangan dia?
Bagus. Mahiruna, alif. Okey, tengok dia punya belakang. Okey, yang nombor 7. Nombor 7, cari jumlah yang jumlah ni ayat. Cari mana ayat yang betul. Tengok belakang dia sama tak? Okey, cuba kamu fikir sekejap alif ba jim dal, mana pasangan yang sesuai? Pasangan dia sama. Alif. Okey, Alif. betul ya, alif. Alif. Sebab belakang dia ta alif nun, yang ni pun ta alif nun. Okey? Kalau yang ni ta alif nun, yang ni alif nun, so tak sama. Yang ni ta alif nun, lepas tu yang ni hanya dhammah. Okey? Tak sama. Okey, yang ni pun dhammah baris depan, lepas tu ta alif nun, tak sama. So yang paling sesuai adalah alif. Okey. Okey, ingat tadi kalau dia kata alamat je, alamat untuk mubtada dengan khabar, kamu kena ingat 3 benda. Dhammah iaitu baris depan, lepas tu huruf alif dan juga huruf waw. Okey? So ini adalah 3 tanda. So daripada ayat ini, okey, cara kita nak tahu apa dia punya alamat adalah kita tengok 2 huruf terakhir. So apa alamat dia kat sini? Dhammah ataupun baris depan, ataupun huruf alif ataupun huruf waw? Alif. Alif ya. Boleh faham tak? Boleh. Okey. Boleh. Okey, kita teruskan muka surat 131. Sekarang 130, sekarang 131. Okey, D. Muka surat 131, D. Okey. Yang ni pun senang juga. Kita tengok belakang dia. Okey, yang ni. Yang pertama ni, ta marbutah belakang dia. As-suratu. Mana kita nak letak? 1, 2, 3, 4, 5. 1. Satu. Okey, nombor 1 Okey, letak kat sini. Ya Allah, buruknya. Okey, letak kat situ. As-suratu. Okey, kat sini pasangan dia as-suratu. Tak perlulah tulis baris. Dapat tak? Dapat. Dapat Okey, yang kedua. Yang kedua ni Uthmanu. Okey, alif nun kat sini bukan menunjukkan dia ni alif nun, bukan. Ini adalah memang kata asal dia Usman, nama orang Usman. So tanda dia adalah muzakkar yang mufrad, satu saja. So mana yang sesuai, nak letak kat mana ni? 2, 3, 4, 5. Nombor 5. Nombor 5. Tadi saya bagi tahu dekat sini, Usman ni, okey, Usman ni kata asal. Dia tak ada tambahan. Okey, Usman nama orang kan Usman. So dia alif nun ni bukan tambahan dia. Alif nun ni adalah memang dia punya asal. So mana yang sesuai dekat sini? 2, 3, 4, 5. Cari perkataan yang tak ada tambahan dekat belakang dia. Mana satu yang tak ada tambahan? 3. 4. 2. 2 Siapa jawab tadi 2? 2. Qaimun ni tak ada tambahan. Belakang dia baris depan. So Usman ni, dia alif nun kat belakang tu bukan tambahan. Dia adalah kata asal. Okay, so Usman letak kat sini. Okay, tak ada tambahan. Boleh tak? Faham tak? Okey. Okay, tengok yang ketiga ni. Tambahan dia alif ta. Mana satu yang sesuai nak letak? 2, 3, 4. Mana satu alif ta? 3. Nombor? 3. 3. Okay, tulis kat sini til mi the tu. Okay. Okay, nombor 4. Yang seterusnya, yang ni baru tambahan dia alif nun ya. Kalau nak tahu alif nun belakang tu dia tambah atau tak, kalau tambahan dia akan baris bawah. Okay, tapi kalau bukan tambahan, tu tengok tu dia baris depan. Okay, so al-qittani. Okay, yang ni nak letak dekat mana? Nombor 4 ke 5? 5. 5. Okay, nombor 5
Al-qittani. Okey. Alif nun, alif nun. Tengok ni ada alif nun kat sini ha. Alif nun, tengok nun baris bawah. Ni pun sama nun baris bawah. Okey, last sekali. Antum nak letak mana antum? Kenapa dekat sini tak ada waw nun? Kat sini ada waw nun. Baik. Sebab apa Kamu tengok kat sini. Anta. Okey, anta seorang lelaki, betul. Lepas tu antuma dua orang lelaki, betul tak? Okey, lepas tu antum ramai lelaki. So kalau anta dia tak ada tambahan kat belakang. Kalau antuma belakang dia tambah alif nun. Kalau antum belakang dia tambah waw nun. Okey. Jadi antum kat sini inilah jawapan dia yang menunjukkan kepada ramai lelaki. So cara nak cari dia macam tu Faham tak ni? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, saya teruskan. Okey, soalan kat sini dia kata istakhrij. Kalau kamu tertinggal ataupun nak tanya, terus buka mic dan tanya Okey. Soalan E. Terlajak. Soalan E, sekarang kita dekat muka surat ni, tengok ni. 131. Siapa baru masuk? 131. Okey. Dia punya arahan istakhrij, keluarkan al-mubtada. Mubtada yang keberapa tadi? Yang pertama ke yang kedua? Pertama. So bila dia tanya mubtada je, kamu dah mindset dekat kepala kamu dia adalah yang pertama. So senang, mubtada ni 1, 2, 3, 4, 5. Dah. Okay, dia nak mubtada. So itu mubtada dia. Kamu tinggal tulis je kat sini. Perkataan yang pertama itu mubtada. Mudah kan? Mudah tak? Mudah. Okay, tulis semua sampai bawah. Tulis. At-tabibatu. Okay. Lepas tu al-la'ibuna. Lepas tu yang ini abuka. Lepas tu at-talibani. Okay. Okay, lepas tu kat sini dia nak alamat dia. Alamat raf'ihi. Dah Ustaz. Okey, alamat raf'ihi dia. Tadi ingat tak ada 3 kan? Yang pertama ad-dhammah. Okey. Kena jawab ad-dhammah. Tapi kita tengoklah nanti satu-satu. Ad-dhammah ni apa? Ad-dhammah ni baris depan. Okey. Lepas tu yang kedua, tanda dia yang kedua adalah huruf alif. Kalau dia tanya alamat macam ni, kamu kena eja So al-alif tu kena eja al-alifu. Okey. Lepas tu yang ketiga, tanda dia adalah al-wawu. Buat catatan sedikit. Al-wawu. Okey, itu huruf waw. Yang ni huruf alif, yang ni huruf waw. So macam mana nak tahu dia punya alamat? Kita tengok huruf yang terakhir. Kalau dekat huruf yang terakhir tu kita tak jumpa tiga-tiga benda ni, kita akan tengok huruf kedua terakhir. Itu sahaja cara dia. So yang pertama ni, kita tengok huruf yang terakhir dia adalah zal, berbaris depan. So tanda dia dah jelas kat sini adalah dhammah. Okey, baris depan. So kat sini tulis ad-dhammah. Okey, yang kedua kita tengok juga huruf yang terakhir ta marbutah. Okey, juga berbaris depan. So tanda dia juga ad-dhammah. Okey. Yang ketiga, masih ada ke? Kenapa senyap? Ada. Okey. Okey, lepas tu yang ketiga. Okey, kita tengok huruf yang terakhir ni adalah baris atas. Tapi dekat tanda tu baris atas tak ada. Lepas tu nun pun bukan. Okey, nun pun tak ada. So kita tengok second last. Okey, second last dia huruf waw. Ada tak dekat tiga ni huruf waw? Ada. So tulis kat sini tanda dia adalah al-waw. Boleh tak? Boleh. Lepas tu yang keempat. Yang keempat ni, okey, tengok yang ketiga. Yang huruf last, kaf. Kaf tak ada dalam tiga tu.
Lepas tu baris atas. Baris atas pun tak ada. Okey, tengok second last. Second last, huruf waw. Okey, so jawapan dia pun waw lah dekat sini ya. Okey, last sekali. Tengok nombor 5. Huruf last dia, baris bawah. Tak ada baris bawah antara 3 tu. Nun pun tak ada. So, kita ambil second last. Second last dia alif. So, alamat dia adalah al-alifu. Faham tak? Faham. 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 Okay, good. Bagus. Macam saya cakap, kalau ada pertanyaan dan tak faham, terus buka mic dan tanya. Okay. Boleh saya teruskan muka surat seterusnya? Boleh. Boleh. Okay. Okay, seterusnya. F ni, dia kata yang tadi dia nak keluarkan mubtada. Lepas tu yang kedua, dia nak ini khabar pula. Khabar duduk tempat ke berapa tadi saya kata? Satu ke dua? Kedua kan? 2 sampai habis. Betul. So, yang ni dia nak khabar je. Dia tak nak alamat macam yang tadi kan? Yang ni, so kamu tulis je lah khabar dia. Yang pertama bukan, so dia yang kedua sampai habis. So inilah dia khabarnya. Nombor 2 yang ni. Nombor 3 ambil daripada fi sampai al-madrasah. Nombor 4 ambil daripada katibatun sampailah habis. Nombor 5 salihatun. Salihatun. So dia punya khabar, kamu tulislah kat sini. Yang ni khabar dia najihun. Okay, najihun. Yang ni mahiratani. Okay. Lepas tu yang ketiga fil madrasati. Okay. Nombor 4 panjang sikit. Okay, tulis semua. Katibatun fi tilka al-idarati. Okay. Last sekali salihatun. Okay. Senang kan mubtada dengan khabar? Boleh faham? Senang. Senang. Boleh. Boleh. Okay, bagus. Alhamdulillah. Okay, untuk G ni, okay, G ni tinggalkan dulu. Dia suruh kamu buat ayat. So, G ni tinggalkan dulu Okay. Seterusnya kita pergi yang ke-6. Ini penting, sangat penting yang ke-6 ni sebab dalam buku buku bahasa Arab ada tiga petikan. Petikan yang pertama yang petikan pelajaran yang ketiga tu Al-Qissatul Mukhtarah tu yang kisah si Birrul Walidaini. Okey, yang tu kira tak masuklah dalam periksa sebab yang tu petikan yang pertama dan dia dah masuk waktu ujian penilaian. So ini adalah yang kedua. Okey, petikan yang kedua. So periksa pertengahan tahun nanti, inilah dia punya petikan. Jadi kamu kena take note. Nanti cari mana dia punya soalan dan jawapan. So yang ni kita buat catatan sahaja Kita buat catatan, kita cari jawapan sama-sama. Okey, nombor 1. Dia kata kat sini ikhtar ma'anil mufradat, kata seerti. Taqumu maksud dia bangun. Yang ni ada dalam buku teks ya. Taqumu sama maksud dengan tastaiqizu, bangun. Akhadhani ambil, amamani depan. So taqumu seerti dengan tastaiqizu. Tatanawalu maksud dia mengambil. Okay. So dia punya kata seerti ta'khudhu. Nanti kamu dah garis dan kamu kena tulis kat sini apa yang kamu garis tu. Lepas tu tadrusu, belajar. Okey, tadrusu belajar. Okey, tadrusu belajar. Kata seerti dia tata'allamu, pun belajar. Okey. Dapat tak? Dapat. 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 Okey, B. Okey, B. Siapa tak dapat tu? Tu nombor 1, taqumu tastaiqizu, bangun. Tatanawalu mengambil, ta'khuzu pun mengambil. Tadrusu belajar, tata'allamu pun belajar. Okey.
Dapat? Dapat. Okey. B adalah hati ad-dadil kalimat. Perkataan berlawan. Tapi format dalam periksa, kalau perkataan berlawan dengan seerti macam ni, dia mesti akan bagi 3 pilihan jawapan kat sini untuk kamu pilih. Tapi buku ni dia tak ikut format. Okay, so kalau macam ni, Ibnu maksud dia apa? Ibnu maksud dia anak lelaki. Lawan kepada anak lelaki, bapak lah kan. So ayah dalam bahasa Arab, abun. Okay. Al-Madinah tu maksudnya bandar. So lawan bandar adalah kampung. Kampung dalam bahasa Arab, Al-Qaryatu. Okay. Lepas tu last sekali bidayah. Bidayah ni maksud dia permulaan. Pengakhiran ataupun penghujung, nihayah. Okay, nun, ha, alif, ya, ta marbutah. Dapat? Dapat. Okey, yang ni yang penting ni. Kita nak tahu jawapan dia dekat mana. Okey, nombor 1. Okey. Aina taskunu Nabila wa Ma'aman. Dia kata si Nabila duduk di mana, lepas tu dia duduk dengan siapa. So kita pergi kepada petikan semula. Okey. So kita tengok ya dekat petikan. So dekat sini ayat yang pertama, Nabila bintun salihatun wa muaddabatun. So ambil daripada sini. Taskunu dia tinggal fil qaryati di kampung ma'a usratiha bersama keluarganya yang terdiri daripada abin, bapaknya, wa ummin dan ibunya, wa akhawaini, 2 orang abang, wa ukhtin saghiratin dan seorang adik perempuan. Okey, so ini kamu letak kat sini nombor 1. Ini jawapan nombor 1. Dapat jawapan nombor 1? Dapat. Dapat. Okey, gariskan daripada tu sampai titik. Okey, seterusnya yang kedua. Kita cari jawapan yang kedua. Dia tanya, hal adakah tatanawalu Nabila al-futura qabla adh-dhihabi ila al-madrasah? Adakah Nabila ambil sarapan pagi sebelum pergi ke sekolah? So kalau hal ini, okey, kalau soalan hal, jawapan dia 2 saja, sama ada na'am ya ataupun la tidak. Okey? Itu 2 saja jawapan dia. Lepas kita tulis na'am atau la, kita kena tulis balik penyata soalan. So kita refer pada petikan. Okey, kat sini kita tengok. Dekat sini. Okay, lepas perkataan wa ba'da zalik, tatanawalul futura ma'a usratiha thumma tusafihu walidayha. Okey, dia kata selepas itu Nabila ambil sarapan. So maksud dia Nabila sarapan tak sebelum pergi sekolah? Sarapan. So yang ni kamu tulis kat sini, jawapan dia na'am. Okey, na'am. Tapi jangan tulis na'am saja. Tulis balik ni. Tatanawalu Nabila al-futura qabla adh-dhihabi ila al-madrasah. Okey, tulis balik. So saya tulis kat sini nombor 2. Lepas tulis na'am, tulis penyata soalan. Apa dia? Boleh jelaskan balik. Ha? Tak dengar. Boleh ulang lagi sekali tak, Ustaz? Yang nombor berapa? 2. Nombor 2 ni. Tulis je ni, na'am. Sebab dia tanya adakah Nabila sarapan pagi sebelum pergi sekolah. So jawapan kamu ni je, na'am. Ya. Lepas tu salin balik ni dia punya pertanyaan. Okey, kamu kata na'am, lepas tu salin balik ni. Tatanawalu Nabila al-futura qabla adh-dhihabi ila al-madrasah. Sebab tu saya letak kat sini nombor 2. Tapi jangan tulis ni saja. Tulis na'am dulu baru tulis tatanawalu Nabila al-futura qabla adh-dhihabi ila al-madrasah. Dapat tak? Boleh? Nombor 2? Boleh. Okey, nombor 3. Okey, nombor 3 dia tanya kat sini. Dia tanya bima. Okey, bima kat sini dengan apa? Dengan apa Nabilah pergi ke sekolah? Okey, dengan apa? Dia tanya dengan apa? So kita kena tengok baliklah Nabilah pergi sekolah dengan apa.
Okey, lepas tu tengok kat sini. Ayat kat sini ada wa tadhhabu. Okey, wa tadhhabu ilal madrasah bid-darrajati. Dia kata dengan apa kan? Okey, so ini. Dia pergi sekolah dengan basikal. Soalan tu tanya dengan apa kan? So jawapan kita dengan basikal lah. Tapi kalau soalan tu tanya ma'a, okey, dengan siapa dia pergi sekolah, baru kita jawab bersama kawan-kawannya zamilatiha. Tapi kalau dia tanya dengan apa, kita jawab dengan basikal saja. So kamu ambil daripada wa tadhhabu ilal madrasati bid-darrajati. Itu sahaja Sebab dia tanya dengan apa. So ini letak nombor 3. Okey, tapi tengok soalan jugalah. Okey, kalau dia tanya dengan apa, kamu cakap dengan basikal. Kalau dia kata dengan siapa, kamu jawab dengan kawan-kawan dia. Ma'azami latiha. Boleh tak? Faham tak? Boleh. Boleh. Faham. Okey, nombor 4. Nombor 4 tanya, kaifa, bagaimana tata'allamu Nabilatu fil madrasah? Macam mana Nabilah belajar di sekolah? So kita tengok balik petikan. Okey. Okey ni tengok ni. Yang kedua, wa fil madrasah tata'allamu bil jiddi wan nasyati. Okey, ini jawapan nombor 4. Di sekolah dia belajar dengan bersungguh-sungguh dan rajin. So itulah okey, cara dia belajar di sekolah. Dapat jawapan nombor 4? Dapat. Dapat. Okey, bagus. Okey, nombor 5. Ila aina. Ila aina. Sekejap Okey, nombor 5. Ila aina. Ke mana keluarga Nabilah pergi pada hujung minggu. Okey, kita tengok balik petikan. Kita tengok mana keluarga Nabilah pergi waktu hujung minggu. Okey, ni tengok ni. Okey, nombor 4. Okey. Amma fi nihayatil usbu, pada hujung minggu, Nabilah bersiar-siar bersama keluarganya ke tempat-tempat pelancongan. Kat sampai sini pun boleh. Okey, sampai sini pun saja boleh. So ini nombor 5. Tapi kalau kamu nak habiskan pun boleh. Contohnya tepi pantai atau muzium atau zoo negara dan sebagainya. Okey, boleh ambil kat situ. Tapi memadai sampai sini pun dah memadai. Okey? Boleh dapat jawapan nombor 5? Dapat. Boleh dapat. Okey. Tengok soalan nombor 6. Okey. Dia kata kenapa Nabilah gembira? Okey, kenapa Nabilah gembira? So kita tengok balik petikan, kenapa si Nabilah ni gembira ya? Okey, kita tengok balik petikan, dia kata, okey ni tengok dekat ayat last sekali. Wa tash'uru, dan dia rasa gembira, li'anna, kerana keluarganya usratun sa'idatun. Keluarganya adalah keluarga yang bahagia. Kalau kamu ingat balik, kita dah belajar kan petikan ni dalam kelas. So ini kita ulang kaji. Okay. So itu jawapan nombor 6. Tulis kat sini nombor 6. Okay. Dapat jawapan nombor 6? Dapat. Okay, last sekali nombor 7. Nombor 7, kalau ada perkataan tajuk, maksud dia tanya tajuk. Okay, apa tajuk petikan ni? So tajuk petikan ini, kamu kena tulis ni dulu ya, tulis dia punya penyata ni. Okay, maudhu' munasib, tajuk yang sesuai lihadhil qissah, untuk cerita ini. Okay, kamu tulislah kat sini ya. Buat apostrophe, lepas tu buat tajuk dia apa? Tajuk dia Al-Usratu As-Sa'idatu. Ini tajuk dia. Al-Usratu As-Sa'idatu. Keluarga bahagia. Okay, itu tajuk dia. Tajuk yang sesuai untuk kisah ini adalah Al-Usratu As-Sa'idatu. Dapat? Dapat.
Okey, sikit lagi. Sikit lagi. Okey, muka surat seterusnya huruf ataf. Tajuk yang ketujuh. Ada lagi tak tu? Boleh saya teruskan? Boleh teruskan. Yang lain boleh? Teruskan. Boleh. Boleh. Okey. So bila dengar tadi ada lagi tak saya? Ada. 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 Ada kan? Ada. Ada. Okey, kita teruskan. Okey, bila dia kata huruf ataf, okey, huruf ataf untuk darjah 6 ni, yang kamu kena tahu huruf ataf ada 3. Satu waw, okey, satu huruf fa, satu lagi thumma. Okey, untuk darjah 6 huruf ataf yang kamu belajar ada 3 saja. Okey, yang ni saya dah ada video huruf ataf dalam saya punya YouTube. Siapa nak ulang kaji balik boleh tengok dekat video YouTube huruf ataf, cari. Okey, lepas tu kat sini dia suruh tulis huruf ataf. Uktub huruf al-atfi. Okey, so tulis kat sini waw, fa, okey, lepas tu thumma. Dapat tak huruf ataf? Dapat. Okey, ingat huruf ataf, ingat waw, fa, mim, thumma. Ingat huruf ataf, ingat waw, fa, thumma. Huruf ataf senang, okey? Okey, dia suruh terjemahkan huruf ataf. Al-waw, apa maksud al-waw? Al-waw maksud dia dan. Al-fa, al-fa biasanya maka, tapi kita boleh kat sini kita boleh bagi dia maksud seterusnya pun boleh ya. Seterusnya. Okey, last sekali thumma. Thumma maksud dia kemudian. Okey, ni tambahan je lah. Okey, ini info tambahan. Okey. Yang Sekejap. berani engkau memperkejapkan aku. Tak adalah. Itu dialog drama. Okey, saya tunggu. Siapa kejap tadi tu? Dah. Waw tu dan alfa seterusnya, thumma kemudian. Dapat? Boleh saya teruskan? Okey, yang sini tinggalkan dulu. Okey, yang sini sebab dia suruh terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Saya nak kamu kita pergi dekat soalan seterusnya. Yang ni, muka surat berapa ni? Muka surat 136. 3. Okey, 136D. Huruful atfi huwa, dia tanya huruf ataf tu apa? Ini pun adalah maklumat tambahan sahaja. Okey, maklumat tambahan sahaja. Jadi huruf ataf ini maksud dia adalah sekejap ya. Muka surat berapa Ustaz? Muka surat berapa tadi ni kelas? 136 kan? 136. 136. 136. Nombor 1 ni tinggalkan dulu. Tengok nombor 2. Okey, mana satu huruf ataf? Dia kata pilih huruf ataf. Mana satu huruf ataf? Ba. Nombor 3, dia kata
kalimah di bawah ini adalah huruf ataf kecuali. Mana yang bukan huruf ataf? Kecuali. Ila. Ila. Okey. Ila. Ila Okey, nombor 4. Qabaltu Ahmada fa'umara fil masjidi. Okey, daripada ayat ni istakhrij, keluarkan huruf ataf. Mana satu huruf ataf? Fi, Ahmad, Alfa ataupun qabaltu. Mana satu huruf ataf? Ahmad. Alfa. Ahmad. Fi. 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 Fi ke huruf atafnya? Alfa. Tengok balik atas ni. Tengok ni, atas ni. Ada 3 je huruf ataf. Al-waw, al-fa, iaitu huruf fa dan thumma. Ada tak fi? Tak ada Tak fi. ada. Mana huruf ataf kat sini? Alif, Alfa. ba, jim, dal. Jim. 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 Okey, jim. Sekejap. Bateri nak habis. Nombor 1 tinggalkan dulu. Okey, seterusnya. Okey, yang ni dia kena huruf ataf yang sesuai. Ahdartu al-qalama. Okey, yang ni dia ada pen dengan kertas. Ish, conteng. So ini wa dan. Okey, nombor 6 ni. Nombor 6. Pilih ayat yang ada huruf ataf. Mana ayat yang ada huruf ataf? Alif, ba, jim, dal. Mana satu ayat yang ada huruf ataf? Alif. Alif. Alif Alif. Apa dia punya huruf ataf dekat alif ni? Summa. Suma. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Nombor 7. Mana satu huruf ataf dekat sini? Akaltu atau asamaku, wa atau al-arifu. Wah. Jim. Okey, nombor 8. Apa maksud summa tadi? Kemudian. Okay. Kemudian. Good. Okay, last. Last. F2 tak perlu. E. Okay, ni senang Bila tengok aja huruf ataf, terus ingat 3 benda. Iaitu al-waw. Tak nak tulis waw sahaja Eja al-waw ataupun al-fa'u. Jangan tulis huruf waw atau fa sahaja, kena eja macam ni. Ataupun thumma. Okay. Okay, nombor 1. Apa dia punya huruf ataf? Al-waw atau al-fa atau thumma? Suma. Bagus. Nombor 2. Apa dia punya huruf ataf? Al-fa. Al-waw Tulis kat sini. Al-waw. Okay, al-waw. Okay, nombor 3. Apa huruf ataf kat sini? Al-waw. Al-waw juga ya. Al-waw. Okay, al-waw. Okay, nombor 4. Apa huruf ataf kat sini? Okay, alfa. Last sekali, apa huruf ataf dia? Summa. Okay, summa. Ingat Okay. Okay, yang F2 bawah tu tak payah. Okay, dapat semua? Dapat. Okay, saya nak cakap dulu ni. Boleh tutup mic? Boleh. Aduh. Tak payah nak main lah. Maisara Najiha. Sekejap ya, saya stop recording.